sebelum ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, hari tu kita dah belajar tentang sabdu. Okey, jadi apa yang tuan-tuan dan puan ingat tentang sabdu ni? Apa dia? Dah lupa ke semua? Ada tiga. Tiga. Mati hidup kembali. Mati hidup Mati kembali. hidup. Alhamdulillah. Mati hidup kembali. Betul. Yang kedua, Wajib dengung. wajib dengung. Betul. Terbaik. Alhamdulillah. Huruf apa yang wajib dengung tu? Mim dengan nun. Mim dengan nun. Betul. Mim bersabdu dan nun bersabdu. Wajib dengung. Okey. Yang ketiga, apa yang kita belajar minggu lepas? Ada tanda abaikan huruf. Ya, betul. Betul tu. Cuma penerangan dia tak berapa tepat. Okey, jadi untuk yang ketiga yang kita belajar minggu lepas, bila kita nampak huruf bersabdu, huruf sebelumnya tak ada apa-apa tanda, tak ada Tanda baris, tak ada baris, abaikan. tak ada tanda sukun, tak ada apa-apa tanda, kosong saja. Betul. Kita abaikan huruf pertama, baca terus huruf bersabdu. Ini secara dasarnya lah. Cuma minggu lepas kita dah belajar tentang apa keadaan yang berlaku tu, iaitu makhraj sama, huruf sama dan sekian-sekian lah. Tapi hari ini, untuk topik hari ini kita akan belajar sama juga. Kita nak kena abaikan ke tidak huruf pertama tu. Cuma untuk hari ini kita akan masuk kepada keadaan alif lam. Okey. Jadi dia berkaitan dengan hamzah wasal lah. Jadi minggu ni dia lebih kepada gabungan hukum. Gabungan hukum hamzah wasal dengan gabungan hukum sabdu. Jadi tengok betul-betul hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi pada perkataan al-kitabah, saya dah sebut pun. Okey, jadi tengok pada ayat ni, tengok pada perkataan ni tuan-tuan dan puan. Dekat mana sabdu tu? Dekat huruf mana? Jenuh cari lah. Jadi dekat sini, Dia ada jadi sabtu. tak ada sabdu. Ya, betul. Jadi dekat sini tak ada sabdu. Jadi kita baca je macam biasa. Jadi bila kita baca biasa, hamzah wasal ni kita nak letak baris apa tuan-tuan dan puan? Kita tengok. Atas. Kenapa atas? Kenapa atas? Apa sebab dia Sebab kena sebelah atas? dia lam Yes, betul puan. Sebab sebelah dia lam. Ya, betul. Jadi benda ni antara perkara yang memang kena ingat lah sampai bila-bila. Tak ada hukum yang boleh lawan benda ni. Iaitu bila hamzah wasal duduk sebelah lam, dia akan jadi baris atas. Tak ada benda yang boleh lawan ni. Bila hamzah wasal duduk sebelah lam, dia memang akan jadi baris atas. Dan itu je keadaan di mana hamzah wasal tu akan jadi baris atas kalau dia duduk sebelah lam. Jadi benda ni kita dah tahulah dekat sini. Jadi bacaan dia akan jadi al-kitabah. Dan kita tengok dekat huruf lam tu tuan-tuan dan puan, dia ada tanda. Tanda apa ni tuan-tuan dan puan? Mati. Tanda mati. mati, betul. Ataupun nama dia yang lebih tepat, tanda sukun. Tuan-tuan dan puan kena biasakan panggil dia tanda sukun. Sebab nanti kita akan belajar. Sebab tanda sukun ni banyak lagi makna dia lah. Selain bermaksud mati. Jadi boleh tengok dekat bawah ni dia ada tulis step-step nak baca dia. Sama je lah macam saya cakap tadi. Yang pertama, kita bariskan hamzah wasal berbaris atas. Step yang kedua, hamzah wasal berbaris atas bertemu lam mati ataupun lam yang bersukun lah. Dan dia akan berbunyi al-kitabah. Begitu. Okey, alhamdulillah. Jadi seterusnya
Sama juga konsep dia. Bila hamzah wasal bertemu dengan lam, dia akan jadi berbaris atas. Tapi tengok betul-betul dekat sini tuan-tuan dan puan. Ada sabdu. Bila sebelah lam ni tak ada sabdu, tak ada sabdu. Bila sebelah lam ni ada sabdu, lam ni tak ada apa-apa tanda pun dekat sini. Betul tak? Dah tak ada dah tanda sukun tadi. Jadi bila tak ada apa-apa tanda, tuan-tuan dan puan, apa nak kena buat dengan lam ni? Abaikan. 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 Je betul. Sama je macam minggu lepas. Tapi pada keadaan yang berbeza. Jadi bila kita abaikan huruf lam ni, tuan-tuan dan puan, maka kita bawa hamzah wasal tu terus kepada huruf sin. Jadi bacaan dia akan jadi, apa dia tuan-tuan dan puan? As. Betul. As-sama'u. Begitu. Alhamdulillah. Simple je topik ni. Jadi boleh rujuk step dekat bawah tu andai kata terlupa. Tu dia step-step dia. Step pertama, bariskan hamzah wasal berbaris atas. Step kedua, abaikan huruf lam. Ni dia, abaikan huruf lam. Yang ketiga, hamzah wasal berbaris atas terus bertemu huruf bersabdu. Contohnya as macam tadi. Alhamdulillah. Jadi jomlah kita test sedikit bacaan daripada Okey, jadi yang pertama sekali saya jemput Puan Natrah. Bacakan baris pertama dan yang kedua. Pendek-pendek je ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqi. Okey. Al-Qi. An-Nasa. Okey. As-Samsu. Tekan sikit. Asyamsu. As-Samsu. Bukan asam. Syam. Asyam. Asy-Syamsu. Okey, lagi sekali. Al-Baba. Lagi sekali pun yang asyamsu tu. As-Samsu. Tekan lagi. Syamsu. Syam. Syamsu. As-Syamsu. Okey, mantap. Bawah dia. Al-Baba. Okey, seterusnya. Al-Qasasi. Bentuk harakat dia. Lagi sekali. Al-Qasasi. So baris atas apa bunyi dia? So. So. Lagi sekali. Al-Qasasi. Panjang ke pendek tu? Lagi sekali. Al-Qasasi. Mantap. Lagi sekali cantik kan? Al-Qasasi. Al-Qasasi. Mantap. Okey, seterusnya. As-Sumunu. Bentuk harakat. Lagi sekali. As-Sumunu. Lagi sekali. As-Sumunu. Mu tu panjang ke? Lagi sekali. As-Sumunu. Okey. Seterusnya yang terakhir. As-Solawata. Lagi sekali. As-Solawata. Wa tu ada baris ke? Tak ada. Tak ada. As-Solata. Betul. Okey, alhamdulillah. Okey, cantik pun telah. Cuma so mati ni kena tebalkan As-solata. As-Solata. Okey, Puan Natrah. Alhamdulillah. Okey, jadi Puan Natrah, banyak sikit terabur ni. Kena banyak betulkan lagi Banyakkan berlatih lagi Puan Natrah. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya dipersilakan Tuan Zahari.
kalau as-salata, Ha? waw tu kan ada alif kecil ke? Ya betul. Bila ada alif kecil ni, saya rasa saya ada cerita kot masa modul 3 ada tu kot. Modul 2. Bila alif kecil ni dia sama macam hamzah. Bila dia duduk dekat atas huruf mat, bila dia duduk dekat atas huruf waw, ataupun dia duduk dekat atas huruf ya, kita abaikan huruf di bawahnya. Jadi kita abaikan je lah waw tu kat bawah tu. Jadi dia akan jadi bersama juga. Dia akan panjangkan bacaan. Cuma jangan kita baca as-solata. Jangan kita baca as-solawata. Jangan baca macam tu lah. Sebab alif ni dia menunjukkan kesenangan. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya dipersilakan. Tuan Zahari lah. Bacakan baris ketiga dan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithu Cantik. al-wadudu Okey. ar-rajimu Lagi sekali. ar-rahimu Mantap. Seterusnya. az-zahirati Betulkah harakat? az-zahirati Okey. Betul kan? Al-Zahirati. az-zahirati Mantap. Okey, seterusnya. al-alimu Okey, terbaik. Seterusnya. al-huda Okey. Okey, seterusnya. az-zakata Okey, seterusnya. izina Baik. Tengok betul-betul tu. Sabdu tu dekat mana? Nampak tak? al-zina Jangan lupa sabdu. Sabdu dia punya hukum pertama sekali apa dia? Mati, hidup balik. allazina Okey, mantap. Sorry. Alhamdulillah. Okey. Jadi macam itulah. Jadi tengok dekat sini kita nampak sabdu tu. Tapi dekat sini dia dah terik dia. Kena tengok betul-betul. Nampak tak? Jadi bila dia bersabdu dekat huruf lam, tak adalah yang jadi yang apa tadi awal-awal tadi tu. Huruf sebelum tak ada tanda apa semua tu. Sebab dia memang dah bertemu dengan sabdu. Jadi kita baca je macam biasa. Dan lagi satu pada baris keempat ayat yang kedua ni, kita nampak contoh lagi satu tu lah. Huruf ya dengan alif kecil dekat atas dia. Sama juga kita abaikan huruf ya tu. Okey, alhamdulillah. Apa lagi satu baris ni ikut saya baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghafuru. Al-Ghafuru. Semuanya. Al-Yawma. Al-Yawma. As-Sama'a. As-Sama'a. Al-Saidi. Al-Saidi. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, simple je. Sama je macam tu sebelum ni. Okey, tetapi kita ada belajar tentang hamzah wasal dulu sebelum tu kan? Jadi hamzah wasal kita belajar sebelum ni, kita kena bariskan dia. Tapi apakah mana ke soalan dia? Jadi bagaimanakah keadaan hamzah wasal tu dia tidak akan berbaris? Biasa hamzah wasal ni kita letakkan baris. Tapi apa keadaan dia bila hamzah wasal tu tak ada baris? Tak ada lam. Tak ada lam. Kalau tak ada lam ada baris lagi. Apa keadaan dia hamzah wasal tu dia tak ada baris? Tak ada baris.
Ah, Tak payah baca. yalah, tak payah baca lah, betul. Tapi apa keadaan hamzah wasal tu? Dia ada kat mana? Tak siapa jawab ni. Ke soalan saya susah sangat. Tak apalah, saya terangkan je lah. Okey. Jadi macam kita belajar sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan, hamzah wasal ni tidak perlu dibariskan kalau dia berada di tengah ayat. Dia hanya berbaris kalau dia berada di awal. Apa tu, puan? Dia hanya akan berbaris kalau dia berada di awal ayat je. Contoh yang paling senang, kita tengok surah Al-Fatihah ayat yang ketiga. Ni kita baca hari-hari ni. Ar-Rahmanir Rahim. Inilah hukum kita belajar tu. Hamzah wasal bertemu lam, ada sabdu. Hamzah wasal bertemu lam, ada sabdu. Tapi ayat pertama ni kita baca Ar-Rahman. Yang kedua ni kita baca Nir-Rahim. Sebab hamzah wasal bila dia di tengah ayat, kita kena apa perempuan? Tuan-tuan Abaikan. perempuan? Abaikan. Abaikan. Mantap. Alhamdulillah. Bagus minggu ni banyak respon. Okey, jadi sama jugalah untuk kes ni dalam muka surat 9 ni. Dia adalah apabila hamzah wasal tu berada di tengah ayat lah. Jadi sama je macam penerangan sebelum ni, cuma beza dia dekat awal tu ada huruf. Tengok dekat pada perkataan ni. Nampak tak? Dekat awal ni ada huruf. Jadi bila dekat sebelum hamzah wasal tu ada huruf, kita abaikan dia saja. Jadi bacaan dia dekat sini akan jadi wal Qur'ani. Sekali saya ulang. Wal Qur'ani. Okey. Tetapi kalau dia bercampur pula dengan hukum sabdu ni. Maknanya pada ayat ni, pada perkataan ni, ada dua huruf yang kita abaikan. Yang pertama, kita abaikan lam ni sebab huruf sabdu bila huruf sebelumnya tak ada apa-apa tanda, kita abaikan. Yang kedua, hamzah wasal ni kita abaikan sebab dia berada di tengah ayat. Macam matematik dah ni. Jadi tuan-tuan dan puan kena ingat benda ni. Kenapa dia kena abai, kenapa dia kena baca, semua itulah. Jadi saya ulang lagi sekali. Ambil pensel, tuan-tuan dan puan, tulis dekat tepi. Abaikan hamzah wasal sebab dia berada di tengah ayat. Abaikan huruf lam sebab dia tidak ada tanda dan duduk sebelum huruf bersabdu. Begitu. Ulang Ustaz. Okey. Hamzah wasal diabaikan bila dia berada di tengah ayat. Huruf lam diabaikan sebab sebelahnya huruf bertanda sabdu. Okey. Tak payah tiru satu batus lah, guna ayat sendiri. Tapi itu secara konsep ni lah. Lagi sekali saya ulang, sekali ketiga. Hamzah wasal diabaikan sebab dia berada di tengah ayat. Huruf lam diabaikan sebab dia tidak bertanda dan dia duduk sebelah huruf yang bersabdu. Jadi bacaan dia dekat sini akan jadi was-solati. Was-solati. Begitu. Jadi boleh rujuk juga step-step dekat bawah ni. Abaikan hamzah wasal, abaikan huruf lam, step yang kedua. Step yang ketiga, huruf sebelum hamzah wasal
terus bertemu huruf bersatu. Begitu. Alhamdulillah. Okey. Jadi jomlah macam biasa ikut saya baca dulu. Okey, yang pertama sekali. Al-Qari'atu. Al-Qari'atu. Atu. Yang ni tengok baris ni hilang pula. Tolong tambah baris dia dalam modul. Cik Noah. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Jadi kita abaikan hamzah wasal tapi kita masih baca lam. Sebab lam tu dia ada sukun. Jadi bacaan dia akan jadi mal qari'atu. Mal Qari'atu. Mal-Qari'atu. Mantap. Yang ketiga as-solihatu. As-Solihatu. Lihatu. Okey, alhamdulillah. Jadi jom. Macam biasa kita panggil volunteer lah. Kau panggil volunteer. Kita petik lah korang. Jadi dipersilakan Tuan Jamal bacakan baris kedua dan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqamas sholata. Di sini betulkan harakat. Wa aqamas sholata. So pendek je. Wa aqamas solata. Wa aqamas sholata. Okey, jangan lupa syarat sabdu yang kena ingat. Pastikan kita lama sikit dekat sabdu tu. Maus solatu. Tu pula ta. Lagi sekali. Wa Wa aqamas. aqamas sholata. Silap tu. Maus solata. Wa aqamas sholata. Itu tuan panjangkan baris tu. Lagi sekali. Wa aqamas solata. Wa aqamas sholata. Lagi sekali Tuan Jamal ingat. Bila huruf bersabdu, apa syarat pertama dia? Mati, hidup, kembali. Jadi Tuan Jamal kena matikan dia dulu. Maus solata. Wa aqamas sholata. Mantap. Okey, lagi sekali. Tuan Jamal, cantik dia tu. Wa aqamas sholata. Laju balik tu. Maus solata. Mas sholata. Lagi sekali. Wa aqamas sholata. Rehat dulu kat sabdu tu, tuan. Maus solata. Wa aqamas sholata. Okey, lagi sekali. Wa aqamas sholata. Terbaik. Alhamdulillah, Tuan. Jadi kena ingat. Bila bersabdu, pastikan kita lama sikit dekat situ. Sebab kita dah matikan dia. Lepas tu kita hidupkan dia balik. Jadi memang kena lama sikit dekat situ lah. Maus solata. Okey, seterusnya. Tuan Jamal. Ma'arokiina. Lagi sekali. Apa saya cakap tadi tentang sabdu? Apa Tuan Jamal? Pelan-pelan. Apa saya cakap tadi tentang sabdu? Matikan dia. Matikan dia. Matikan dia dulu. Ma'ar. Ma'arrokiina. Ma'arro. Ingat. Huruf ro. Bila dia mati. Suara dia. Pertengahan. Jangan lupa mulut tiga tu. Ma'arro kiqina.
ma'arrokiina, Lama sikit, lama sikit. Ma'arro. ma'arrokiina, Jangan panjangkan kaki. Lagi sekali. Ma'arroqiina. ma'arrokiina, Lagi sekali tuan. Ma'arro. Ma'arro. ma'arrokiina, Mantap. Lagi sekali. ma'arrokiina, Laju balik tu. Tu jawapan. Lagi ada jawapan ni. Lagi sekali. Ma'arroqiina. ma'arrokiina, Okey, teruskan. Huruf seterusnya. Tu jawapan. ala khosyiina, Okey, betulkan harakat. ala khosyiina, Okey, mantap. Okey, seterusnya. Haza kuru'ina, haza kuru'ana, Lagi sekali. Hadzal Qur'ana. hazal kuru'ana, Mantap. Seterusnya. Zalikal kitabi. zalikal kitabi, Okey, seterusnya. Wa alas salasati. wa ala salasati, Jangan lupa sabdu. Tuan Jamal. Wa alas salasati. wa ala salasati, Lari harakat lagi sekali. Wa alas salasati. wa ala salasati, Star belakang tu pendek. Lagi sekali. Wa wa alas. Wa alas salasati. wa ala salasati, Lagi sekali. Tengok harakat tuan. Wa alas salasati. wa ala salasati, Lagi sekali baca. Wa alas salasati. wa ala salasati, Ah, tengok betul Tuan Jamal. Depan sa ni ada alif ke? Tak ada kan? Jadi kita baca. tak ada. Betul. Jadi kita baca dia pendek je lah. Sati. Wa Wa alas. ala wa ala salati, Hilang pula sa tu. Wa alas salasati. wa ala salasati, Lagi sekali tuan. Wa alas salasati. wa ala salasati, Terbalik tuan. Lagi sekali. Macam mana ni tuan? Sebelum ni jangan duduk je tuan. Apa jadi saya ni? Dah mesti lama sangat cuti raya Cina ni. Okey tuan, dah tengok betul-betul. Dekat sini panjang ada satu tempat je. Lam je panjang. Yang lain semua pendek. Lagi sekali. Wa alas salasati. wa ala salasati, Lagi sikit, sikit lagi. Wa alas salasati. wa ala salasati, Mantap, lagi sekali. wa ala salasati. Lagi nak panjangkan tu. Okey. Okey, apa tuan? Okey, Wa alhamdulillah. ala salasati, Terbalik lagi tu. La. Wa alas salasati. wa ala salasati. Okey. Kenapa dah Tuan Jamal? Okey, nanti banyak kau ulang kaji balik
Oke, baik. Banyak lagi ni, harakat lagi ni. Kena betulkan balik harakat kita. Sebab harakat ni, sebab tu harakat ni kita ajar awal, mula dua. Sebab harakat ni dia main peranan penting dalam bila kita mengaji ni. Okay, boleh Tuan Jamal? Oke. Okay, terbaik. Teruskan usaha. Boleh Tuan Jamal. Cuma sebelum ni cantik je. Hari ni dia merudum sikit. Okay, tak tahu sebab apa. Okey ada masalah ke tak apa dah. Tapi kena upgrade balik. Macam sebelum ni. Oke. Okey mantap Tuan Jamal. Okey. Jadi yang lain jom ikut saya baca yang bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi tamathilu. Hazihi tamasilu Seterusnya. Liyaumil qiyamati. liyaumil qiyamati Mantap. Seterusnya. Idza syamsu. iza syamsu Okey. Seterusnya. Wal yaumal mau'udu. wal yawmal maw'udu Okey. Huwat tawwabur rahimu. huwa tawwabur rahim Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Wa huwal ghafurul wadudu. wa huwal ghafurul wadudu Okey, dengar adudu je ni. Lagi sekali. Wa huwal ghafurul wadudu. wa huwal ghafurul wadudu. Okey, alhamdulillah. Jadi selesailah berkenaan dengan topik sabdu. Jadi selama 3 minggu ni tuan-tuan dan puan kita dah belajar tentang topik sabdu lah. Jadi kena ingatlah daripada 3 bulan ni 3 poin ni saja tuan-tuan dan puan kena ingat. Yang pertama mati hidup kembali. Yang kedua nun bersabdu dengan mim bersabdu wajib dengung. Yang ketiga bila huruf sabdu huruf sebelumnya tak ada apa-apa baris, abaikan. 3 benda ni saja yang tuan-tuan dan puan kena ingat bila belajar tentang sabdu. Okey. Jadi saya nak tambah sikit lah tentang yang pertama ni, mati hidup kembali ni. Jadi kena ingat tuan-tuan dan puan. Saya bukan nak salahkan Tuan Jamal ke apa, tapi memang kebanyakan orang akan buat benda ni lah. Iaitu dia tidak matikan huruf bersabdu. Contohnya dekat sini lah. Surah Al-Fatihah dibaca Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Dekat situ bacaan dia salah. Sebab dia tak matikan huruf bersabdu. Jadi bacaan dia yang betul Alhamdulillahi Rabbil Lillahi Rabbil. Pastikan kita lama sikit dekat sabdu tu. Jangan kita terus laju je. Jadi kena berhati-hatilah tuan-tuan dan puan. Jangan risau, ini kesalahan yang biasa. Mana-mana pelajar saya pun ramai jugalah buat benda ni. Tapi sekarang ni dah tahu, elakkan buat perkara itu. Contohnya ayat kelima ni lah. Ramai orang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Yang betul dia, ingat bila huruf bersabdu, kita matikan dia, kita duduk situ sikit. 2-3 saat ke. Iyyaka na'budu wa iyya. Kita stay kat situ lama sikit. Okey, alhamdulillah. Selesai berkenaan dengan sabdu lah. Tuan-tuan dan puan. Okey, jadi sekarang ni sebelum kita masuk ke topik seterusnya, tuan-tuan dan puan ada apa-apa
Yang tidak jelas ke tentang sabdu? Tak ada kan? Okey, tak ada. Alhamdulillah. Jadi maknanya tandanya semua faham tu. Semua nak kena perbaiki sikit bacaan. Okey. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada topik seterusnya, iaitu apa kat bawah ni? Tengok betul-betul ni, apa benda ni? Masuk dengung MD. McDonald ke? Bukan. Jadi tuan-tuan dan puan tengok dekat sini. Jadi dalam Al-Quran ada satu hukum yang rasanya dari sekolah menengah, dari sekolah rendah lah kita mengaji, kita belajar, iaitu berkenaan dengan nun sakinah. Itu nama glamour dia lah. Ataupun lebih tepat penerangan dia adalah hukum berkenaan dengan nun mati atau tanwin bertemu. Kita ambil kat sini. Hukum nun mati atau tanwin bertemu. Bertemu dengan apa? Jadi, tuan-tuan dan puan kena ingat. Waktu modul 3 kita dah belajar dah. Waktu modul 3 kita dah belajar dah. Nun mati bertemu dengan apa? Tuan-tuan dan puan ingat lagi tak? Lupa dah tu. Alif waw ya. Alif waw ya, bukan tu. Bukan. Nun mati bertemu dengan ni dia. Saya tunjukkan lah. Arin qa'ahu. Ramzah, Qoin, Roha, Roho, Roha dengan huruf A. Ataupun saya, kalau bagi saya lah, saya lagi suka panggil huruf halqum, huruf kerongkong. Sebab keenam-enam huruf ni, makhraj ni dekat kerongkong lah. Jadi kita dah belajar sebelum ni, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ni, dia akan jadi baca jelas. Man amana wazabun alimun. Okey. Itu dia baca jelas jadi tuan-tuan dan puan kena ingat benda ni. Dan hari ini jadi hari ni kita nak belajar pula tentang hukum nun mati atau tanwin ni bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Jadi ingat formula dia. Tuan-tuan dan puan, formula dia masuk dengung MD, huruf dia yauman. Kena ingat sampai bila-bila. MD yauman, MD yauman. MD yauman. Kena ingat sampai bila-bila. Okey, jadi apa benda masuk dan dengung ni? Kita tengok dulu penerangan dekat bawah ni. Okey. Bawah dia tulis nun mati atau tanwin masuk ke dalam huruf ya, waw, mim, nun serta dengungkan huruf ya, waw, mim, nun. Macam mana contoh dia ni? Jom kita tengok. Pada bawah ni. Tengok contoh dia. Okey. Tengok pada ayat bawah ni. Okey, nampak tak? Dekat sini kita jumpa dengan nun mati bertemu dengan huruf ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi apa yang kita kena buat tadi? Apa yang kita kena buat tadi, tuan-tuan dan puan? Kita kena masuk Masuk. dengung. Ingat benda tu. Masuk dengung. Jadi masuk, bila kita masukkan, maknanya kita hilangkanlah bunyi nun ni. Sebab dia dah masuk dalam huruf ya. Lepas tu kita dengungkan huruf ya. Jadi bacaan dia akan jadi ayyaghfira. Ikut saya baca. Ayyaghfira. Ayyafirah. Mantap. Sama juga contoh bawah ni. Huruf tu bertanwin. Dia kalau nun mati ni ramai orang perasan lagi. Tapi tanwin ni ramai orang selalu terlepas pandang. Tanwin pun sama juga. Bila sebelahnya bertemu dengan huruf ya, kita kena masuk dengung. Jadi kita masukkan bunyi N daripada tanwin tu. Kalau sebelum ni bunyi dia hun,
Kita masukkan bunyi N tu kepada huruf ya, dia akan jadi hoi, hoi, wujuhun yauma idzin. Baca. Wujuh Yauma'izin. Alhamdulillah. Sama juga. Seterusnya ni. Seterusnya ni dia masuk ke dalam waw juga. Sama juga tuan-tuan. Bila kita nampak nun mati bertemu dengan huruf waw. Nun mati tu macam mana? Tengok betul-betul dekat nun tu. Dia tak ada apa-apa tanda. Sebab tu saya cakap maksud mati ni sebenarnya meluas dalam Al-Quran. Tapi dekat sini dia tak ada apa-apa tanda. Jadi bila nun mati bertemu dengan waw, maka kena buat apa tadi? Masuk dan dengung. Masuk dan dengung. Kena ingat. Memang betul biasa kita sebut dengung. Cuma dalam latihan ni kita kena ingat dia punya depan sekali. Masuk dan dengung. Jadi kita masukkan nun ke dalam huruf waw dan kita dengungkan dia. Jadi bacaan dia akan jadi miwaqin. Baca. Mewakin. Mantap, alhamdulillah. Bawah dia pun sama juga. Huruf bertanwin berjumpa dengan huruf waw. Maka kita masukkan jangan masukkan huruf da pula dalam ni. Masukkan huruf tanwin tu. Masukkan bunyi N daripada tanwin tu ke dalam huruf waw. Maknanya sebelum ni biasa dia kita baca din, tapi sebab sebelah ada waw, kita baca dia diu, diu, wa adiu wa samuda. Samuda. Okey, alhamdulillah. Okey. Sama juga. Untuk nun mati masuk ke mim. Sama juga. Bila nun mati masuk kepada mim, bila nun mati bertemu dengan mim, kita kena masuk dan dengung. Dengung berapa harakat tuan-tuan puan? Dua, betul. Bila sebut dengung je mesti 2 harakat. Jadi dekat sini bacaan dia akan jadi mim mislihi. Lihi. Okey, alhamdulillah. Jadi bawah ni pun sama. Bawah ni tanwin tu dekat mana? Nampak tak tanwin tu kat mana? Atas. Ya betul, atas huruf ta. Jadi tanwin bertemu dengan mim, maka kita masukkan bunyi N tu ke dalam huruf mim dan kita dengungkan. Dia akan jadi tam. Dia bukan tan. Bukan tapi kita terus masukkan dia tam. Bacaan dia akan jadi warahmatam minna. Warahmatam minna. Min tu panjang ke pendek? Min tu dengung ke tidak? Dengung. Sebab apa? Dia dah masuk. Itu dekat tam. Tam kita dengung. Tam. Seterusnya min. Min tu kita dengung ke tidak? Dengung. Sebab apa? Mim sabdu. Ada sabdu. Sebab ada sabdu. Betul. Tapi kita fokus kat sini lah. Sabdu. Sebab nun tu pun bersabdu. Jadi dekat sini ada 2 kali dengung lah. Yang pertama sebab tanwin bertemu mim. Yang kedua sebab nun bersabdu. Maka dia akan jadi tamminna. Ikut saya baca. Warahmatam minna. Warahmatam minna. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi seterusnya sama juga. Nun mati
berjumpa dengan nun. Jadi dekat sini kita jumpa banyak hukum lah sebenarnya. Macam siapa tadi? Ada tuan tadi cakap lah, saya lupa siapa. Betul lah, dia cakap dekat mim tu bersabdu. Dekat nun ni pun bersabdu juga, sama. Jadi dekat sini dia akan jadi 3 hukum sebenarnya. Hukum wajib dengung tu satu. Hukum yang kita belajar tentang apa tadi? Huruf nun bersabdu dengan huruf yang tak ada apa-apa tanda. Kena abaikan huruf pertama. Jadi samalah kita masukkan dengan huruf nun bersabdu ni. Dan hukum yang ketiga, hukum yang kita belajar tadi ni lah. Bila nun mati bertemu dengan huruf nun, kita kena masuk dan dengung. Bacaan dia akan jadi kat situ. Min nun. Saya baca. Min Min nurin. nurin. Mantap. Alhamdulillah. Okey. Jadi seterusnya. Sama juga. Huruf bertanwin. Huruf bertanwin berjumpa dengan huruf nun. Maka kita kena masukkan bunyi N tu ke dalam huruf nun dan kita dengungkan dia. Dia akan jadi zinna. Zinna. Jadi ikut saya baca. Yauma idzinna aimatun. Yauman Yauma yauma izinna imatun. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan tengoklah kat bawah ni. Jangan lupa masuk dan dengungkan dia 2 harakat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, untuk muka surat 11 ni kita buat latihan lah nanti. Jadi tuan-tuan dan puan tengok dekat sini atas ni. Nampak tak? Pada setiap ayat ni dituliskan MD. Itu formula kita ni, kita kena ingat. MD. MD tu apa maksud dia tadi, tuan-tuan dan puan? Masuk dan Masuk dengung. dan dengung. Masuk dan dengung, betul. Okey, jadi untuk latihan minggu ini untuk tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan letakkan MD pada semua ayat ni. Atas ni sampai bawah, muka surat 11. Buat muka surat 11 dulu. Kalau sempat, buatlah muka surat 12. Tapi kita fokus pada muka surat 11 dulu lah. Letakkan tanda-tandanya. Okey, cari dalam ayat tu. Cari. Contohlah dalam ayat ni kan. Cari. Okey, ada nun mati. Bertemu dengan ya. Okey, tulis MD dekat bawah tu. Sama juga. Bila huruf atas ni. Tanwin. Bertemu dengan ya. Tuliskan MD dekat bawah tu. Supaya tuan-tuan dan perempuan boleh ingat lah. Lepas ni tuan-tuan dan perempuan bila tengok je dah boleh ingat. Yang mana satu kena dengung. Cuma untuk kali ni, untuk latihan, tuan-tuan cari masuk dengung pada ayat berikut dan tuliskan formula di bawah hukum tersebut. Boleh ke tuan-tuan? Jelas ke latihan dia? Yes. Jelas ya? Okey. Jelas. Alhamdulillah. Okey, nanti buat. Jadi selamat mencari lah. Macam main teka sembilan kata ni. Tapi pastikan tuan cari dan hantarkan gambar tu lah. Gambar modul ni untuk saya tengok. Tu latihan pertama. Latihan kedua macam biasa lah tuan-tuan dan puan. Hantarkan rakaman. Jadi tuan-tuan dan puan ada 3 latihan lah dengan saya. Latihan untuk wajib dengung. Latihan untuk sabdu yang diabaikan huruf sebelum. Yang ketiga, latihan yang baru ni lah. Jadi pastikan yang belum siap latihan sebelum ni sila hantar. Yang dah hantar insya-Allah akan disimak dalam masa terdekat ni lah. Itu sahaja tuan-tuan puan. Jadi alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan puan setakat ni, okey ke? Semakin susah. Okey eh? Alhamdulillah. Bagus. Jadi itulah sebab tuan-tuan puan ni kurang respon. Jadi kadang-kadang saya tak tahu kalau tuan-tuan puan ni okey ke tak. Tapi saya cakap tadi lah, alhamdulillah tuan-tuan puan minggu ni banyak respon.
Jadi pastikan minggu depan pun sama jugalah. Bila saya tanya, kalau boleh tuan puan jawab lah. Sekurang-kurangnya saya tahu. Tuan puan tahu ke tidak? Boleh tuan puan? Okey. Okey. InsyaAllah. Boleh. Alhamdulillah. Terbaik. Semangat tuan puan. Jadi teruskan usaha, insya-Allah siapa yang berusaha pasti akan mendapat hasilnya. Yang masih kurang mahir lagi, kurang lancar lagi, jangan risau tuan-tuan dan puan. Jangan takut. Tidak lancar tu proses untuk kita belajar lah. Kalau kita tak lancar tapi kita malu-malu nak hantar rakaman, malu-malu nak hantar latihan, malu-malu nak baca dekat dalam kelas, bila kita nak lancar je tuan-tuan dan puan. Betul tak? Jadi jadi pastikan tuan-tuan dan puan bersemangat macam hari ni. Bersemangat belajar, bersemangat jawab, bersemangat buat latihan. Baru ada hasil tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan berjaya mencapai khatam Al-Quran satu hari nantilah. Okey, terbaik. Jadi sebelum kita tutup kelas kita hari ni tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Jadi kalau ada apa-apa tak faham nanti tanya je dalam grup tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya Ustaz Ramzul sentiasa membantu tuan-tuan dan puan kalau tuan-tuan dan puan memerlukan bantuan saya. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya tutup dahulu kelas kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surat al Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Lupa pula. Semua dah ada dalam grup Telegram. Ke ada yang tak ada lagi? Ada. Ada Ada. Itulah. Alhamdulillah. Sebab ada Puan Norizah yang tanya gitu kan. Itulah sikit saya dah hantar rupanya belum. Terima kasih kerana saya. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Okey, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama puan, sama tuan. Teruskan usaha, insya-Allah. Pastikan kita jumpa lagi.